A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam sesi tadabbur Al-Quran, dalam sesi untuk memahami sebersedikit daripada ayat-ayat Al-Quran, daripada muka surat yang telah kita pilih setiap hari pada secara berturutan, insya-Allah. Dan insya-Allah tafsir kita akan dibaskan kepada dua tafsir yang utama, yang muktabar, iaitu yang pertamanya ialah tafsir Jalalain yang biasa digunakan oleh masyarakat Islam di Nusantara, dan yang kedua ialah dibaskan kepada tafsir Al-Wasit yang telah ditulis oleh Syekh Tontawi, merupakan salah satu daripada tafsir moden yang menghimpunkan daripada tafsir-tafsir utama yang ada, yang muktabar juga, iaitu seperti tafsir Zamakhsyari, tafsir Ar-Razi, tafsir Syekh Al-Alusi dan lain-lain. Dan alhamdulillah, moga-moga kita dapat manfaat daripada sesi kita pada setiap pagi ini, insya-Allah. Pada hari ini kita akan bersama-sama dalam muka surat 372, insya-Allah, iaitu daripada surah Asy-Syu'ara, juzuk yang ke-19, pada ayat, insya-Allah, iaitu ayat yang ke-70, minta maaf, ayat 112, insya-Allah. Pada hari ini kita, sebagaimana maklum, kita akan mempelajari surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ini mempunyai tema, sebagaimana kita sebut sebelum daripada ini, temanya adalah Al-I'lam, iaitu penerangan, kepentingan, dan juga bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah-kisah yang berlaku di zaman sebelum daripada Nabi Muhammad SAW, yang berlaku kepada para Nabi alaihimussalatu, bagaimana mereka menghadapi kaum-kaum mereka dan juga menghadapi orang-orang yang mereka dakwahi. Cara mereka dan juga cara yang dikenakan, yang dibuat oleh orang-orang yang memusuhi Islam ataupun yang tidak suka kepada Islam ataupun yang mendustai risalah yang dibawa oleh para nabi ini, dijelaskan di dalam surah ini, digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sangat cantik untuk kita sebagai para pendakwah, untuk orang yang membawa Islam, untuk memahami bagaimanakah bentuk-bentuk ini dan ianya berlaku, dan bagaimana cara untuk melawan balik ataupun menghadapi golongan-golongan yang sebegini. Hari ini kita akan bersama dalam kisah yang berlaku di antara Nabi Nuh alaihi salam dengan kaumnya. Jadi kita telah habis sebelum daripada ni, yang pertama kisah Nabi Musa alaihi salam menghadapi Firaun, dan kemudian kemarin sebelum daripada ni kita telah membaca tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan kaumnya. Pada hari ini kita tengok apakah yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihi salam ketika menghadapi kaumnya. Jadi kita telah tamat sebelum daripada ni, iaitu bagaimanakah kata-kata umat Nabi Nuh ni kepada Nabi Nuh alaihi salam. Dan yang terakhir sebelum daripada sesi ni, iaitu pada muka sebelum daripada ni, muka surat 371, pada akhirnya salah satu daripada perkara yang disebutkan oleh kaum Nabi Nuh ni ialah dia kata pengikut-pengikut kau ni, wahai Nuh, hanyalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang hina, orang-orang yang kerjanya hina, orang-orang yang memang tidak ada kedudukan di dalam masyarakat, iaitu ataupun dipanggil sebagai Al-Arzalun ataupun Araziluna di dalam ayat yang lain. Jadi oleh kerana itulah, maka sekarang kita akan lihat dalam muka surat ini bagaimanakah Nabi Nuh alaihi salam menjawab. Jadi kita faham bahawa semua benda yang diceritakan di dalam Al-Quran ini, walaupun sebenarnya adalah ungkapan daripada para nabi itu, tetapi ianya diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ertinya ialah ada panduan di situ yang sepatutnya kita ambil. Sebab kalau diikutnya banyaklah perkara-perkara yang diungkapkan, perkara dialog yang berlaku di antara nabi-nabi terdahulu dengan kaum mereka, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah pilihkan sebahagian daripada ungkapan-ungkapan ini untuk diabadikan di dalam Al-Quran, supaya kita yang membaca Al-Quran pada hari ini akan dapat memahami, dapat meneliti, dapat mengetahui. Jadi semuanya akan menjadi panduanlah kepada kita semua, insya-Allah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 112, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Saya baca pendek saja ayat ni, kemudian kita akan tengok ulasan ataupun pengertian, cuba faham apakah yang dikatakan. Ini adalah jawapan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya ketika kaum mengatakan bahawa yang mengikut kau ni Nuh hanyalah orang-orang yang hina. Tetapi Nabi Nuh berkata kepada mereka, dia kata wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Apakah kaitannya pengetahuanku, ini saya bacakan terjemahan, apa kaitannya pengetahuanku dengan pekerjaan mereka. Jadi ertinya kat sini, yang dimaksudkan kat sini sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir ialah apa yang dikerjakan oleh mereka, kedudukan mereka dan sebagainya, apa kaitannya dengan dakwah ni, kan? Dakwah ini kalau mereka terima, maka mereka mendapat kedudukannya, dan begitu juga perbuatan mereka akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat kepada pangkat, tidak melihat kepada kedudukan, tak melihat kepada rupa bentuk manusia tu macam mana. Jadi sebab itulah Allah mengajar Nabi Nuh kat sini. Nabi Nuh berkata, wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Apa kaitannya aku tak penting pun aku tahu kan bagaimana keadaan mereka ni sebagainya kan, itu tak penting. Yang pentingnya ialah mereka mengikut aku, mereka menerima dakwah aku, maka itulah yang penting. Seterusnya, in hisabuhum illa ala rabbi. Nabi Nuh berkata, semua hisab, semua perkiraan, semua mereka ni betul ke baik ke buruk ke dan sebagainya kan, as long as mereka ni ikut aku, maka itu adalah yang lain tu aku serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati mereka manalah aku tahu. Hati itu adalah terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lau tash'urun. Kalau kamu faham, kalau kamu tahu, nak ceritanya kalau kamu rasa. Kemudian seterusnya ialah wa ma ana bitaridil mu'minin. Nabi Nuh berkata, wa ma ana bitaridil mu'minin. Aku sekali-kali tidak akan menolak ataupun membuang ataupun menyisihkan orang-orang yang beriman. Artinya kat sini ialah mana-mana orang beriman, tak kira pangkat dia bagaimana, tak kira kedudukan macam mana, selagi mana kalau dia sudah beriman, maka kedudukannya akan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan di sisi para pendakwah. Jadi maknanya ukuran yang dilihat oleh orang yang bawa Islam ni ialah bukannya ukuran pangkat ataupun kedudukan orang yang mengikutinya tu. Kalau dia menerima dakwah, kalau dia menerima mesej, kalau dia terima apa yang kita bawa, Islam, dia terima Islam, maka kedudukannya akan menjadi tinggi walaupun pekerjaannya, kedudukannya, tarafnya di dalam masyarakat adalah rendah, tetapi dia akan, jadi oleh kerana itu aku tidak akan menolak, kata Nabi Nuh. Tapi kalau orang itu tidak lawan kepadanya, ialah kalau orang itu tidak beriman, artinya tidak mahu menerima apa yang aku bawa, maka kedudukannya akan menjadi rendah lah dari sisiku dan aku tak boleh lah. Jadi aku tarid, maknanya tarid tu maknanya menolak. In ana illa nazirum mubin. Nabi Nuh mengatakan lagi, iaitu tugas aku. Tugas aku in ini maknanya kan tidak adalah ana, aku ini, illa nazirum mubin, melainkan kerja aku ialah memberi peringatan. Nazir, memberi peringatan. Dalam ayat lain disebutkan bahawa kerja Nabi ini ialah juga adalah mubashir kan. Bashir ataupun mubashir, iaitu memberi khabar gembira. Jadi kita dah sebut sebelum daripada ni, khabar gembira artinya ialah menceritakan kalau kita buat baik, kalau manusia tu buat baik, dia akan dapat apa. Nazir ialah kalau mereka ni menolak, apakah yang akan dikenakan kepada mereka. Jadi Nabi Nuh memberitahu bahawa kerja aku hanyalah nazirun mubin, iaitu aku ni memberi peringatan je. Kalau kamu buat macam ni, kamu akan kena macam ni. Tetapi kita akan lihatkan setiap kali di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala akan sebutkan perkataan mubin ya. Nazirun mubin, Bashirun mubin dan sebagainya kan. Al-Balaghul mubin. Jadi mubin ini sekali lagi lah kita nak ingatkan bahawa pentingnya perkataan mubin ini, iaitu untuk menunjukkan bahawa setiap apa-apa yang kita nak jelaskan, apa kita nak beritahu kepada masyarakat, dakwahnya, konten dakwah, isinya semua sekali itu hendaklah difikirkan bagaimanakah cara yang paling boleh menyampaikan, paling jelas, paling boleh difahami dan sebagainya. Jadi maknanya kita bukan hanya fikir ianya boleh sampai ataupun tidak kan. Sampai itu adalah satu perkara, mesti disampaikan, mesti didengari oleh manusia. Tetapi yang kedua, didengari dalam bentuk yang macam mana? Bentuknya mestilah mubin, mestilah jelas,
Jadi kalau tak jelas, kita akan cari lagi, fikir lagi cara yang boleh menjelaskan. Seterusnya ialah dalam ayat 116, qalu, iaitu mereka berkata. Mereka ni ialah iaitu orang-orang kaum Nabi Nuh. Apa kata kaum Nabi Nuh ni? La illam tantahi ya Nuh la takunanna minal marjumin. Kita tengok sekarang ni beralih kita tengok ini adalah sikap yang sentiasa berlaku lah di kalangan orang-orang yang menentang dakwah ataupun menolak Islam. Iaitu sebagaimana dulu kita baca tentang Nabi Musa alaihissalam, apakah yang dikatakan oleh Firaun. Yang pertama sekali, mereka akan berhujah. Mereka akan minta hujah-hujah, mereka akan tanya macam ni dan sebagainya. Kemudian jika sekiranya sampai kepada tahap mereka ni dah rasa kalah, rasa tak mampu lagi nak berhujah, mereka akan mula menggunakan kekerasan. Jadi kalaulah Firaun menggunakan kekerasan, maka begitu jugalah kan yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka gunakan kekerasan, iaitu dengan cubaan untuk membakar Nabi Ibrahim. Maka begitu juga sekarang ni apa yang berlaku kepada Nabi Nuh alaihissalam. Mereka cuba untuk menggunakan kekerasan juga dan mengugut Nabi Nuh. Apa yang dikatakan, iaitu seperti ayat yang kita baca sekarang ni, qalu la illam tantahi, kalau kamu tidak berhenti, makna tidak stop dakwah kamu, tak stop ceramah kamu ni, tak stop apa yang kamu buat ni, menyampaikan, ya Nuh la takunanna mina. Jadi la takunanna tu adalah takkid, kata kan, takkid yang tinggilah. Lam ada lagi, nun ada lagi di belakang tu, tambahan-tambahan tu. Jadi tambahan tu pula dua situ, nun nun dua kali nun tu, nanna dengan sabdu. Jadi menunjukkan sini ialah kamu mesti pasti la takunanna minal marjumin, daripada akan menjadi orang-orang yang marjumin. Marjumin itu ialah rejam yang kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, itu adalah rejam. Jadi marjumin, orang-orang yang direjam. Jadi maksud sini mengikut ahli tafsir ialah dua kemungkinan yang dimaksudkan kamu akan menjadi orang-orang yang direjam tu. Yang pertama, kemungkinannya ialah direjam dengan rejam betul-betul, iaitu rejam dengan batu lah, makna dilontarkan dengan batu mungkin sampai kepada mati. Dan juga mengikut satu tafsir lain ialah direjam kat sini ialah direjam dengan kata-kata, akan dihujani dengan kata-kata yang buruk, yang busuk, yang menyakitkan. Jadi ada dua kemungkinan ada dua tafsir yang menyebutkan tentang apa maksud marjumin di dalam ayat ini. Seterusnya ialah, jadi kesimpulan kat sini yang kita boleh faham ialah bahawa mereka akhirnya tak akan biarkan Nuh begitu saja. Maknanya kalau kau nak dakwah, kalau kau tak stop daripada dakwah ni, tak apa, itu pulang pada kau lah, kami tak nak terima. Bukan setakat itu saja, tapi mereka akan menggunakan kekerasan ataupun hukuman lah. Kita katakan hukuman dalam bentuk-bentuk yang berbeza lah. Kalau Firaun mungkin berbeza. Kalau Nuh ni, zaman Nabi Nuh ni, ialah keadaan tu macam ni. Qala rabbi inna qaumi kazzabun. Jadi pada ketika ini sampailah pada saat Nabi Nuh bercerita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu semua kan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang berlaku kepada nabi-nabi, apa yang berlaku di dunia, dan semua yang berlaku, semua Allah Taala tahu. Tetapi kita nak ceritakan inilah perasaan luahan daripada seorang yang mengajak kepada Islam apabila dia rasai bahawa sangat dahsyat yang kita tahu Nabi Nuh alaihissalam telah berdakwah 1000 tahun kecuali 50, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Jadi maknanya 950 tahun dakwah ni sangat lama memakan masa 900 tahun, kemudian 50 tahun lagi. Jadi dakwah tu terlalu lama, menyebabkan Nabi Nuh dah macam kita kata dah tak ada harapan dah kaum aku ini untuk beriman. Jadi dia pun berkata kepada Allah, merayu kepada Allah, bercerita kepada Allah kan, Rabbi inna qaumi kazzabun. Ya Allah, ya Tuhan, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, kazzabun, mereka ni telah mendustai akulah apa yang aku bawa. Faftahli. Jadi Nabi Nuh alaihissalam berkata, ya Allah, iftahli. Iftah tu artinya ialah buka buka baini wa bainahum, buka di antara aku dan mereka. Jadi maksud buka ini ialah sebagaimana dalam tafsir mengatakan ialah satu benda yang tertutup. Satu benda tertutup ni artinya ialah satu benda yang tak nampak. Bila tertutup tak nampak, jadi minta Allah Ta'ala buka, itulah tunjukkan, iaitu tunjukkanlah hukuman siapa betul dan siapa salah. Sebab sampai setakat kata-kata Nabi Nuh AS di sini ni, maknanya macam tak jelas lagi kan.
Orang kafir, orang yang tolak Nabi Nuh tu mengatakan bahawa Nabi Nuh tak betul. Kemudian tapi tak nampak lagi kan, mana satu betul, mana satu salah ni. Jadi sebab itulah Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, faftah baini wa bainahum fathan, dengan satu pembukaan, buatlah satu hukuman, buatlah satu biar nampak semua, wa najini wa man ma'iya minal mu'minin, dan ya Allah engkau selamatkanlah aku dan orang-orang yang bersama dengan aku, wa najini, selamatkan aku, wa man ma'iya, dan orang-orang yang bersama dengan aku, minal mu'minin, daripada golongan-golongan yang mukminin. Sebab ada juga orang yang bersama dengan Nabi Nuh tetapi dia tidak beriman, iaitu seperti anak dia yang kita baca dalam ayat yang lain. Dia cerita iaitu anak Nabi Nuh ni, walaupun dia anak Nabi Nuh tetapi dia tidak beriman, dan kemudian dia lari, kemudian dia kata aku nak berenang ke bukit sana kan. Kemudian tiba-tiba datanglah gelombang yang besar, kemudian matilah, hilanglah anak Nabi Nuh tu. Walaupun diceritakan bahawa Allah Ta'ala berceritakan dalam Quran, Nabi Nuh rasa sangat sedih lah ketika itu kan, dalam ayat yang sebelum daripada ni yang kita baca dahulu. Jadi seterusnya di sini ialah, sebab itulah disebutkan kat sini ialah minal mu'minin, hanya orang yang beriman saja yang akan selamatlah di sini kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala selepas daripada itu teruslah datang ayat yang ke-119 ni, iaitu Allah uruti ataupun turuti ataupun terus datang immediately kan, selepas daripada itu, iaitu huruf fa. Sebagaimana kita tahu huruf fa ni adalah ertinya maka lah dalam terjemahan dia, tetapi erti dalam bahasa Arab itu, fa itu adalah litakib atau tertib, artinya ialah satu benda yang datang immediately selepas daripada berlaku apa yang sebelum ni. Jadi apa yang berlaku sebelum ni ialah doa Nabi Nuh AS kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan merayu dan bercerita tentang apa yang telah berlaku dalam dakwah dia. Jadi kita kata Nabi pun macam kecewa juga ke, Nabi pun putus asa juga. Jadi kita kena bayangkan bahawa kan ini semua bukanlah kekecewaan, kerana kekecewaan itu adalah satu benda yang dilarang dalam Islam, tetapi di sini adalah penceritaan perasaan kerana kita bayangkanlah dalam keadaan masa yang begitu lama, Nabi Nuh AS berdakwah 950 tahun, satu benda yang lama sangat. Jadi mesti ada perasaan dalam dirinya kan, apabila mereka tetap juga menolak. Kalau kita hanyalah beberapa tahun tu, kita dah rasa boring kan, kita rasa macam dah tak ada harapan lagi. Tapi Nabi Nuh AS terus kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala terus selepas daripada ni kan, sebagaimana ayat 119 ini, terus memenuhi apa yang didoakan oleh Nabi Nuh. Sebab tu didatang dengan perkataan fa tu. Jadi Allah kata fa anjainahu wa man ma'ahu, lalu kami selamatkan. Maka immediately after that, maka kami selamatkan dia, hu wa man ma'ahu, dan juga orang-orang yang bersama dengan dia, memenuhi apa yang didoakan oleh Nabi Nuh AS. Jadi bagaimana Allah Ta'ala selamatkan mereka, iaitu fil fulkil mashhun, di dalam kapal. Al-fulki ni adalah perkataan Arab yang digunakan untuk jamak, untuk singular, plural, sama saja. Kemudian al-mashhun, mashhun ni ialah ertinya ialah padat. Padat itu ialah penuh. Penuh itu maknanya bukanlah kapal Nabi Nuh ni makna mengikut tafsirannya, dia kata ialah dipenuhi oleh semua jenis benda, dan dipenuhi oleh dengan makanan, keperluan. Maknanya naik dalam kapal tu, duduk dalam kapal tu dalam keadaan semua benda cukup lengkap maknanya kan, dan untuk proses masa yang sangat lama lah kalau ikutnya kan, maknanya bukan masuk sekejap tu keperluan. Jadi Allah SWT memerintahkan Nabi Nuh AS dan juga semua benda, dan disuruh bawa benda-benda yang binatang dan sebagainya, sebagaimana disebutkan dalam tafsir, kemudian masuk dalam tu dan tunggulah apakah yang akan berlaku. Kemudian Allah SWT pun sebagaimana ayat lain memancukkan air, menurunkan air daripada langit sehingga banjir datang dengan serta-merta, dan kemudian tenggelamlah orang-orang yang tidak beriman tu, kecuali orang dalam kapal saja. Jadi al-mashhun tadi itulah satu kapal yang dipenuhi dengan pelbagai benda kan, sama ada disebutkan tafsir saya sebut tadi binatang, ataupun dengan semua keperluan-keperluan untuk hidup di dalam kapal itu. Summa aghraqna ba'dul baqin, kemudian kami tenggelamkan. Jadi selepas daripada itu kami pun tenggelamkan, ba'du selepas daripada itu, maknanya ba'du al-baqin, iaitu tenggelamkan semua sekali yang baki-baki itu, iaitu yang selain daripada yang dalam kapal. Inna fi zalika laayah. Jadi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala kata itu semua adalah sebagai satu tanda. Jadi maknanya kan, tadi satu tanda, Nabi Ibrahim satu tanda, Nabi Musa satu tanda, maknanya banyaklah kan tanda-tanda
yang kita kata Allah SWT nak tunjukkan kepada orang mukmin, kepada orang kafir juga kan, supaya mereka tahu apa yang akan berlaku kepada mereka lah, dan apa nasib akan berlaku kepada orang mukmin selepas daripada itu. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, dan tidak adalah kebanyakan mereka itu yang beriman. Maksudnya artinya lah hanya sedikit. Jadi kita dah baca ayat ni sebelum daripada ni tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Allah sebutkan perkataan yang sama kan, iaitu kebanyakan daripada manusia ni, kebanyakan daripada mereka ni tidak beriman. Tidak beriman. Jadi artinya ialah benda ni adalah satu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa apa yang berlaku ialah banyak daripada manusia ni tidak beriman. Banyak daripada manusia tidak beriman. Jadi tanggungjawab kita ialah menyampaikan Islam, menyampaikan dakwah kepada manusia. Tetapi jika sekiranya ramai manusia tidak juga beriman, so kita jangan risau. Kerana itu adalah satu seperti lumrah kan. Sebab itulah kalau ada orang yang nak ikut banyak daripada manusia, kebanyakan daripada manusia, maka biasanya kena jaga-jagalah. Sebab apa? Kebanyakan manusia adalah tidak beriman. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Seterusnya, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Kita tengok kan benda yang hampir sama juga kan, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hujung setiap daripada peristiwa-peristiwa ni. Selepas daripada peristiwa Nabi Nuh, selepas daripada peristiwa Nabi Ibrahim, selepas daripada peristiwa Nabi Musa alaihissalam, iaitu Allah SWT menyebutkan dua sifat dia, iaitu Al-Aziz dan juga Ar-Rahim. Jadi Aziz kita sebut sebelum ni ialah apa? Maksudnya ialah yang perkasa, yang mampu nak buat satu benda dan yang sangat keras kan. Jadi maknanya sini kan, dia mampu, dia Aiz, maknanya Allah Ta'ala ni tengok apa yang sedang berlaku pada kita semua. Jadi kalaulah manusia ni kan rasa macam Allah Ta'ala tak tengok ni, sepatutnya lah manusia ni kena rasa, manusia yang kafir kena rasa bahawa Allah tengok, Allah lihat apa yang sedang berlaku, apa yang mereka lakukan terhadap orang mukmin. Dan orang mukmin juga hendaklah merasai walaupun mereka ni diseksa, ditindas dan sebagainya, dikenakan kezaliman dan sebagainya, tapi hendaklah mereka rasai bahawa bukannya Allah Ta'ala membiarkan mereka, tapi Allah Ta'ala sedang melihat apa yang sedang berlaku. Jadi Aziz, dan Allah Ta'ala mampu nak buatkan tindakan-tindakan dia. Tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala sebutkan perkataan iaitu Ar-Rahim. Allah Ta'ala tu sayang kepada hamba-hamba dia kan. Jadi sebab itulah dia hantar rasul-rasul dan sebagainya, supaya umat manusia ni kan dapat tahu kan apa yang betul dan apa yang salah. Kemudian kazzabat 'adunil mursalin. Sekarang Allah Ta'ala pindahkan kita pula kepada satu bangsa lain lagi, iaitu bangsa kaum Ad. Jadi apa yang berlaku pada kaum Ad? Kaum Ad ni adalah satu bangsa yang merupakan keturunan daripada Nabi Nuh juga. Artinya kalau keturunan Nabi Nuh maknanya daripada keturunan orang yang beriman kan. Tapi mereka ni selepas daripada itu telah tinggal di satu tempat di Yaman, iaitu di selatan tanah Arab kan, di padang pasir lah ataupun kadang-kadang disebut sebagai Ahqaf. Ahqaf ni ialah padang pasir yang mana pasir dia tu tapi ada tumbuhan, ada dan sebagainya di tempat tu, di kawasan dia tu kan. Jadi Ahqaf ataupun kaum Ad ni dikatakan sekarang ni tempat tu ialah di Hadramaut. Wallahu a'lam bisawab. Tapi yang penting ni ialah kaum Ad ni dia telah mendustai juga al-mursalin. Jadi kenapa digunakan perkataan mursalin sedangkan mereka hanya mendustai seorang saja nabi yang diutuskan pada mereka, iaitu Hud. Tetapi sebagaimana kita baca sebelum daripada ni, kita sebut daripada sebelum ni, apabila satu kaum itu mendustai seorang nabi, jadi artinya dia telah mendustai, tak percaya kepada semua nabi-nabi yang terdahulu. Jadi kita tengokkan bahawa mereka ni keturunan Nabi Nuh alaihissalam, tapi mereka juga dalam masa yang sama mereka ni mendustai apa yang dibawa oleh Nabi Nuh dan juga Nabi Hud alaihissalam. Jadi iz qala lahum akhuhum Hud ala tattaqun. Jadi mereka ni mendustai siapa? Mendustai Nabi Hud ketika Hud ni berkata akhuhum. Allah Ta'ala sebutkan dengan sifat akhuhum. Maknanya Hud ni bukan orang lain. Hud ni lah sebahagian daripada mereka jugalah. Jadi kalau kita ni ialah orang Melayu lah kan. Orang Melayu berkata kepada mereka, kalau datang orang putih kata dia ni bangsa mana kan, datang mana-mana mesti ada sebab kan. Jadi kalau kita ni orang Melayu kan, contohnya kan. Kalau orang Cina, kalau orang India kan, daripada bangsa mereka juga kan, daripada saudara mereka juga kan. Jadi sebab tu Allah Ta'ala sebut akhuhum Hud ala tattaqun. Nabi Hud sebut iaitu ala tattaqun, tidakkah kamu bertakwa, inni lakum rasulun amin. Disebutkan Nabi Hud berkata sesungguhnya aku ni adalah rasul yang amin. Jadi sama dengan sebelum daripada ni kan, iaitu rasul yang amanah
yang menyampaikan. Aku bukan mengada-ngada, tapi aku hanya menyampaikan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampaikan kepada kamu. Fattaqullaha wa ati'un. Jadi takwa ni, Nabi Hud berkata, bertakwalah dan taatlah kepada Allah. Jadi takwa ni artinya adalah satu benda yang core kan dalam ajaran Nabi-Nabi, iaitu takut kepada Allah kan. Merasai Allah Taala tu besar, Allah Taala tu ada kuasa, Allah Taala tu aziz, maka itu adalah takwa. Kemudian wama as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Benda yang sama, iaitu Nabi Hud berkata, aku tak minta upah aku hanyalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tengokkan semua nabi-nabi tu berkatakan benda yang hampir sama. Atabanuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun. Sekarang ini apa yang berlaku kepada Nabi Hud ialah Nabi Hud mengatakan menghadapi satu kaum ini, kaum Nabi Hud ini, kaum Ad ini, mereka ni apa? Mereka ni ialah membuat binaan. Dia kata, Nabi Hud berkata, adakah kamu mendirikan bikulli ri'in? Ri'in ni adalah ri'ah ni ialah tempat tinggi. Tempat tinggi ni kata bukit. Jadi bila tempat tinggi makna boleh tengok daripada jauh lah kan itu maksud dia kan. Jadi ayatan sebagai tanda ta'batun, dengan tujuan yang tidak baik. Ta'batun ni maknanya abas. Abasan ni bukan dengan tujuan yang baik, bukan ada manfaat. Gitu kan tak? Kadang-kadang kita membina bangunan yang tinggi, membuat atas bukit dan sebagainya, kan ada manfaat. Kita buat rumah api contohnya kan atas bukit. Kita buat tanda-tanda supaya kapal terbang tak langgar kan sebagainya. Jadi kita bina bangunan yang tinggi supaya tak langgar lah kan. Tak langgar. Ada manfaat Kadang-kadang ada manfaat. Tapi kadang-kadang ada orang membuat binaan tu tidak ada manfaat. Jadi bila tidak ada manfaat, itu nama dia ialah ayatan ta'bathun. Sebagaimanalah yang dibuat oleh kaum Nabi Hud kat sini, iaitu itulah apa yang dibuat oleh mereka, iaitu kerja mereka membina bangunan-bangunan yang besar di atas bukit yang tinggi untuk kerana sebab yang tidak bukan kerana keperluan kan, tapi kerana apa? Kerana hanya nak menunjuk-nunjuk. Kemudian seterusnya ayat 129, wa tattakhizuna masani'a la'allakum takhludun. Dan kemudian kamu semua ni mengambil masani'. Masani' apa? Iaitu istana-istana dan rumah besar. La'allakum, moga-moga kamu ini takhludun, kamu rasa kamu akan seolah-olah macam kamu rasa kamu akan kekal. Jadi perasaan kekal, buat bangunan-bangunan yang besar, masani'. Masani' kalau dalam zaman moden ni maksudnya kilang. Kilang tu kan, kilang di Perai, kilang di Subanjaya ke, kilang lah kan tapi dalam asalnya bahasa Arab ni masani' itu ialah istana-istana tu kan, ataupun bangunan-bangunan yang mana ada air kat situ kan supaya apa? Supaya dia katakan, boleh hebat lah maknanya kan. Yang penting kat sini lah dia buat satu benda, kaum dia ni buat satu benda yang hebat, yang mengagumkan dan merasai bahawa dia akan kekal kat situ, dan dengan tujuan dia adalah untuk menunjuk-nunjuk. Jadi apabila benda ni lengkap bukan maknanya buat bangunan tu salah bukan buat satu benda yang tinggi tu salah, tapi sebab tu dan juga buat dia tu, ini adalah benda yang salah yang dikatakan oleh Nabi Hud kepada kaum Ad ini. Jadi yang ketiga, benda yang dicanggahi yang kesalahan yang dibuat oleh kaum Ad ini ialah apa? Iaitu wa iza batashtum jabbarin. Bila kamu ni kan memukul, menyeksa, membuat apa-apa terhadap orang lain, perbuatan penindasan ni ataupun penyeksaan ini sangat-sangat jabbarin, sangat-sangat jahat makna tak ada kasihan belas. Dalam tafsir kata bila ra'fatin, kata tafsir jalan lain dia kata min ghairi ra'fah, makna tak ada kasihan belas. Jadi cukuplah tiga benda ni kan yang dibuat oleh kaum Ad ini yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala marahlah pada mereka dan Nabi Hud tegur mereka, iaitu apa? Yang pertama tadi tu membina bangunan-bangunan di atas tempat yang tinggi. Yang kedua ialah niat dia adalah menunjuk dengan perasaan dan rasa akan kekal dengan benda itu semua. Dan yang ketiga ialah tidak ada kasihan belas terhadap manusia lain. Apabila satu benda, apabila menghukum, apabila kenakan atau buat zalim dan sebagainya, maka jadi Allah Subhanahu Wa Taala ulang lagi kata-kata Nabi kata-kata Nabi Hud ni, itu dia kata apa? Wattaqullazi
minta maaf atas sikit, iaitu apa? Fattaqullaha wa ati'un. Kemudian dia kata wattaqullazi amaddakum bima ta'malun. Maka dia kata takutlah kepada Tuhan yang telah membekalkan, memberikan dengan satu benda yang kamu semua tahu. Iaitu Allah Ta'ala berikan kepada mereka kan macam-macam sebenarnya, tanaman dan sebagainya kan, kemudahan walaupun mereka ni hidup di padang pasir. Jadi Nabi Hud berkata amaddakum bi an'amin wa banin. Diberikan kepada apa ni? Kamu semua tu an'am, binatang-binatang ternak kan. Kemudian tu wabanin, dan juga anak-anak. Kemudian selepas tu diberi apa? Disebutkan lagi iaitu diberikan wajannatin wa uyun, taman-taman. Maknanya diberikan binatang, diberikan taman-taman tu katanya pokok-pokok kan, pokok-pokok yang banyak. Kemudian tu ada mata air lagi, keluar air kat situ. Kemudian inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Jadi Nabi Hud kata, aku takut akan berlaku kepada kamu ni azab yauman azim. Itu azab yang besar yang akan menimpa kamu. Qalu sawaun alaina. Tapi apa mereka jawab? Ni jawapan ni yang kita cuba tengok kan, iaitu benda yang akan berulang lah sehingga kepada akhir zaman. Iaitu apa? Dia kata qalu sawaun alaina aw azta am lam takun minal wa'izin. Dia kata ala wahai Hud, dia kata kamu beri nasihat ke kamu tak beri nasihat je, sama je, kami tak akan hirau pun. Jadi maknanya kan, nampak tak kan kejahatan dia, nampak tak? Itu adalah satu kejahatan, iaitu tidak menerima nasihat yang diberikan oleh para nabi yang diutuskan kepada mereka. Jadi ayat ni berhenti kat situ. Kita tengok apakah jawapan seterusnya Nabi Hud alaihissalam kepada mereka tu. InsyaAllah kita jumpa esok. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.